Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha seluruh kepimpinan surau, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, para asatizah, para pemimpin masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Cuaca panas 2-3 hari? Ke saya je rasa panas? Memang panas ya. Dia kena minum air banyak tuan. Wujud dia rasa dia 2 botol ni kat ustaz, supaya habiskan air ni. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi dapat bertemu pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita melalui tafsir suratul Baqarah. Tafsir suratul Baqarah, kita menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Tafsir Nurul Ihsan ini adalah tafsir klasik yang telah lama ada di Nusantara kita. Kita memilihnya sebagai silibus kerana tafsiran dia itu ringkas dan padat, dan kita mengambil keberkatan tulisan para ulama kita berkaitan dengan tafsir dalam menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Jika kita melihat pada hari ini telah banyak karya-karya tafsir, dahulunya tidak ada. Pada tahun 80, 70-an, mungkin tahun-tahun tuan-tuan, ibu bapa tuan-tuan, zaman itu tidak ada akses Al-Quran begitu mudah seperti hari ini. Maka adalah beberapa kitab tafsir yang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Maka di antara tafsir-tafsir yang utama yang ada di alam Nusantara kita adalah kitab tafsir Nurul Ihsan ini. Adapun sebelum daripada itu, kitab tafsir ni maksudnya kitab menghuraikan ayat-ayat Al-Quran, kebanyakannya adalah daripada bahasa Arab. Maka oleh kerana orang Melayu kita tak faham bahasa Arab, maka para ulama diminta supaya menulis tafsiran dan huraian berkaitan dengan ayat Al-Quran. Semoga mendapat manfaat untuk masyarakat ketika itu. Kemudian zaman berlalu, kita melihat pada hari ini telah banyak karya-karya tafsir dan huraian-huraian Al-Quran di Nusantara kita pada hari ini. Dan banyaklah tafsiran dia, menyebabkan kita pun tak tahu nak baca mana. Last sekali kita tak baca langsung. Dah banyak sangat ustaz, tak tahu nak baca yang mana satu, kami tak baca teruslah. Senang cerita. Jadi mujur ustaz baca juga di masjid, jadi kita tahulah juga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan sambung perbahasan kita pada malam ini. Masih lagi kita berada di permulaan suratul Baqarah. Kita akan sambung pada malam ini ayat yang ke-19 daripada suratul Baqarah. Suratul Baqarah adalah surah yang disebut sebagai namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah maknanya apa? Dah setahun dah ni saya mengajar sini ni. Ni bulan 10. Bulan 10 tahun lepas. Setahun dah. Jadi 10 bulan 10 dah setahun. Maknanya Baqarah tu tahulah makna apa. Kita tak ingat lagi Baqarah tu makna apa dah.
Al-Baqarah maksudnya lembu betina. Lembu betina. Dah pasal apa? Yang cerita pasal lembu betina pula dalam Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana keturunan Bani Israel ni banyak rasul-rasul diutuskan dari kalangan mereka. Termasuklah Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Dan jika kita melihat di dalam Al-Quran, cerita ataupun kisah Nabi yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Namun dalam banyak cerita dan kisah yang disebut berulang kali di dalam Al-Quran itu, hanya ada satu sahaja tempat yang menceritakan tentang perihal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel supaya mereka menyembelih seekor lembu betina. Disebabkan berlaku di kalangan mereka itu pembunuhan dan mereka tidak mengetahui siapakah pembunuhnya, maka mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam supaya dia minta kepada Tuhan tunjukkan kepada mereka siapakah pembunuhnya. Maka Nabi Musa pun dengan wahyu daripada Allah diperintahkan supaya mereka menyembelih seekor lembu. Maka apabila mereka diminta untuk menyembelih seekor lembu ni, mereka dia bawa, dia main dia punya drama. Itu drama Bani Israel tu nanti kita akan jumpa lah. Dia banyak soal. Dia kata tak logik lah nak sembelih lembu pula untuk kita tahu. Jadi sedangkan itu adalah perintah daripada Allah, tapi mereka meragui apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan rakamkan kisah mereka di dalam suratul Baqarah. Namun hadirin dan hadirat, suratul Baqarah tidaklah ia menceritakan tentang peristiwa Bani Israel dan juga sembelihan lembu betina sahaja. Bahkan banyak kisah-kisah yang dirakamkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam suratul Baqarah ini, berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan hukum hakam yang melibatkan kehidupan manusia seharian. Kita melihat di dalam suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala mulai surah ini dengan menceritakan kepada kita 3 jenis golongan. 5 ayat yang pertama telah pun kita bahas, iaitulah menceritakan tentang kisah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7 menceritakan tentang orang yang benar-benar mereka ini tidak mengikut Nabi. Tidak mengikut apa yang Nabi SAW bawa, dan mereka memusuhi Nabi secara jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita 2 ayat sahaja berkaitan dengan perangai dan tabiat mereka. Bermula daripada ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang akan kita bahaskan pada malam ini, dan sehinggalah ayat yang ke-20, hampir 13 ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu golongan persepsi dan juga respon mereka terhadap dakwah Nabi, iaitulah dia tak tunjuk kata dia beriman, dia tunjuk kata dia beriman di hadapan tetapi di belakang dia tidak beriman dengan Nabi. Inilah yang kita sebut sebagai golongan munafiqun ataupun al-munafiqin. Dan jika kita melihat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala begitu rahmat ia kepada kita. Dia menceritakan kepada kita perihal orang-orang munafik ini, kerana munafik ini dia adalah perkara yang berkait dengan jantung hati. Dia perkara dalaman yang dia menyembunyikan kebatilan ataupun kekufuran dalam jantung hati mereka itu. Tidak ada siapa yang ketahui jika Allah Subhanahu wa taala tak ceritakan kepada kita. Ya.
Jika Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan kepada kita, kita pun tak tahu. Tetapi disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala cerita kepada kita bahkan di permulaan surah, di permulaan Al-Quran yang kita bacakan, sebagai pengajaran kepada kita bahawa di dalam dunia ini, kehidupan kita ni tidak lari daripada 3 golongan ini. Pertama, dia benar-benar ikut apa yang kita bawa. Yang kedua, dia benar-benar lawan. Dia memang betul-betul lawan. Tahu ini memang musuh. Dan ada golongan yang ketiga, di depan kita lain, di belakang kita lain. Ini golongan yang bahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita detail terperinci hampir 13 ayat. Menggambarkan kepada kita bahayanya golongan ini. Tak cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita sifat dan tabiat mereka, Allah bawa pula kepada kita tamsilan, perumpamaan, dengan tujuan kita mengambil pengajaran dan kita berhati-hati dengan golongan ini. Sama ada kita tidak terjebak dengan, kita tidak termasuk daripada golongan munafik, ataupun kita tidak terpedaya dengan golongan munafik ini. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, saya ambil sikit, bulan lepas kita belajar ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dan 18. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tamsilan ataupun perumpamaan tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik ini. Mereka ini seolah-olah orang yang menjual, orang yang membeli kesesatan dengan hidayah yang telah pun mereka terima. Kerana mereka ini golongan yang duduk di belakang Nabi. Mereka mendengar kuliah-kuliah Nabi. Mereka mengetahui pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh Nabi. Tetapi disebabkan mereka itu menginginkan kesesatan itu lebih daripada petunjuk, maka Allah gambarkan seperti mereka membeli ad-dalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Yang mana kesesatan itu sesuatu perkara yang tidak bernilai. Mereka belinya dengan perkara yang, dengan harta yang paling bernilai, iaitulah hidayah daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidaklah memberi keuntungan perniagaan mereka itu, wa ma kanu muhtadin, dan mereka pula tidak dapat petunjuk. Tak cukup dengan satu perumpamaan, Allah bawa pula kepada kita perumpamaan yang kedua. Masaluhum kamasalil lazi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, masaluhum, perumpamaan mereka itu, kamasalil lazi istawqada nara. Siapa mereka ni? Orang-orang munafik tu nak gambarkan bagaimana keadaan mereka. Kalau Allah Ta'ala tak cerita kepada kita, kita tak tahu bagaimana keadaan mereka. Jadi Allah gambarkan kepada kita, masaluhum, perumpamaan mereka, kamasalil lazi istawqada nara. Orang-orang munafik ini, perumpamaan mereka seperti seorang yang dia duduk di dalam kegelapan dan dia mencari cahaya. Istauqada nara. Perkataan istauqada maksud dia menyalakan, nara api. Perkataan istauqada daripada perkataan auqada. Kita dah bahas pada pertemuan yang lepas. Auqada maksud dia menyalakan. Kalau istauqada maksud dia berusaha untuk menyalakan. Ini dia panggil nilai bahasa Arab itu. Apabila bertambahnya imbuhan, bertambahnya huruf, maka bertambahlah maknanya. Jadi kita dapat faham daripada perkataan istauqada, dia ni, Allah nak gambarkan orang munafik ini, mereka ni memang memerlukan cahaya. Macam kita bayangkan, kita cuma duduk bayangkan keadaan gitu, kita nak buat kerja di dalam bilik yang gelap. Kita nak buat urusan, kita perlukan cahaya. Jadi kita nak kepada cahaya tu. Jadi kita pun pergi kepada switch lampu, kita on switch. Jadi menyala lampu. Sebab apa? Sebab kita nak lampu tu. Jadi perumpamaan orang-orang munafik ini begitu. Mereka nak kepada lampu itu. Bukan mereka tak nak, mereka nak.
Falamma adaa'at ma haulahu, maka tatkala telah bercahaya ma haulahu di sekitarnya. Bila dia dah nyalakan lampu tu, sebab istauqada nara, zaman dulu tu Allah Ta'ala nak gambarkan dia ni bersusah payah. Zaman tu bukan ada peti api, tahu peti api? Lighter tu. Lighter tu tak ada, mudah sekarang lighter. Zaman dulu payah. Bagaimana cara nak keluarkan api pun susah. Dan mereka nak api tu apabila api itu telah menyala dan menyinari di sekeliling mereka, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka itu. Bayangkan kita duduk dalam satu bilik, kita nak pada cahaya, kita nak buat urusan, ada kerja, tiba-tiba lampu padam. Bagaimana keadaan kita ketika itu? Jika kalau kita memang nak masuk bilik, nak tidur, lampu padam, padampilah. Tidur je lah kita, tak ada masalah. Tapi mereka ni Allah Ta'ala gambarkan mereka sebenarnya perlu kepada cahaya. Cahaya di sini dengan maksud cahaya Islam itu. Hidayah itu sebenarnya semua manusia perlukan. Jadi bila Allah Ta'ala dah bagi secebis hidayah kepada mereka, dah bercahaya mereka itu, tiba-tiba Allah cabut cahaya itu. Wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan demi kegelapan, la yubsirun, oleh demikian mereka tak boleh lihat. Maka ini gambaran yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, bagaimana perumpamaan mereka. Mereka nak kepada cahaya tu. Cahaya itu cahaya Islam. Hidayah manusia ni Allah Ta'ala cipta dalam keadaan fitrah. Sebenarnya manusia jika dia tidak tidak dikelilingi ataupun tidak dipengaruhi dengan environment sekitarnya, manusia dia akan kembali kepada fitrah. Manusia jika kita biar tanpa ada pengaruh luar, hakikatnya fitrah dia akan membawa kepada dia kembali kepada Tuhan. Maka Allah Ta'ala sebut sini istauqada nara, mereka ni nakkan kepada cahaya. Bila ada cahaya Allah Ta'ala padamkan. Di sini juga ada di antara para pentafsir seperti Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala yang menghuraikan ayat ini dari sudut saintifiknya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan nur. Nur maknanya apa? Cahaya. Kita sebut dah pada pertemuan yang lepas. Bahkan sebulan lepas kita lupa, kita ulang balik. Nur makna dia apa? Cahaya. Di dalam bahasa Arab, selain daripada perkataan nur, cahaya juga disebut sebagai dhiya. Ada orang nama Dhiyauddin. Dhiyauddin. Dhiya itu maksud dia cahaya. Nur pun cahaya. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan nur. Apa beza di antara nur dan dhiya? Dua-dua makna dia cahaya. Tetapi di dalam Al-Quran, jika kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Huwallazi, dialah yang menciptakan asyamsa, matahari, dhiya'an, bercahaya, wal qamara, dan juga bulan. Qamar maknanya bulan, nura, bercahaya juga. Jadi kata para ulama di dalam bahasa Arab, perkataan dhiya untuk asyamsu, untuk matahari, dan nur untuk qamar itu berbeza dia punya cahaya. Kerana dhiya di dalam bahasa Arab maksud dia cahaya yang terbit daripada zat ataupun daripada objek tersebut. Itu maksudnya dhiya. Contoh macam lampu kita ni kan, dia keluar cahaya. Itu dia panggil dalam bahasa Arab, dia sebut sebagai dhiya, cahaya. Kita ambil cermin, kita pancarkan ke sini, dapat cahaya lampu tu suluh pada dinding ni, pada tiang ni. Cahaya juga. Cahaya itu disebut sebagai nur. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Quran, Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an, dialah yang menciptakan asyamsa, matahari itu, dhiya'an, bercahaya. Dan jika kita mempelajari sains begitu, matahari itu dia menghasilkan cahaya. Wal qamara, dan bulan juga dia ada cahaya. Tetapi bagaimana datangnya cahaya bulan itu? Dia datang daripada pantulan cahaya matahari. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, wal qamara nura, dan dia menjadikan bulan itu nura, cahaya. Dua-dua makna dia cahaya, tapi beza di antara
dua cahaya itu. Maka di sini Allah Ta'ala guna nur ke dia? Allah Ta'ala guna nur. Zahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya mereka. Maksudnya cahaya apa? Cahaya pantulan iman, cahaya pantulan Islam di dalam jantung hati mereka. Cahaya itu Allah Ta'ala hilangkan. Wa tarakahum fi zulumat, dan meninggalkan mereka itu dalam kegelapan, la yubsirun. Maka oleh kerana itu mereka tak dapat lihat. Maka kata Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, di sini dia ada mukjizat saintifik. Kerana dia melihat bahawa jika kita perhatikan manusia, dia melihat memang kita menggunakan mata, kerana dia adalah alat untuk kita melihat. Tetapi selain daripada mata sebagai alat melihat, kita melihat disebabkan adanya cahaya. Disebabkan adanya pantulan cahaya. Disebabkan cahaya ni dia pantul kepada benda-benda di sekitar kita ni, menyebabkan kita nampak. Cuba bayangkan gelap. Walaupun ada mata, kita tak boleh nampak. Kita tak boleh lihat. Jadi disebabkan ada pantulan cahaya, maka kita boleh melihat. Jadi di sini mukjizat saintifiknya Allah Ta'ala sebut Zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala padam pantulan cahaya itu, la yubsirun. Kesannya mereka itu tak boleh melihat. Maka dia ada fakta sains di sini. Orang sains dia kaji, rupanya manusia melihat disebabkan ada pantulan cahaya matahari, cahaya. Jadi dia pantul dan kena pada mata kita, nampaklah benda tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dah di sini, Zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala hilangkan pantulan cahaya itu, kesannya apa? La yubsirun. Mereka tak boleh lihat. Maka ini di antara nilainya bahasa Al-Quran dan juga mukjizat, the miracle of Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, tuan boleh faham tak? Faham tak? Takut tak faham. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-18. Summun, mereka itu pekak. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tu la yarji'un, tidak kembali. Maksudnya Allah nak gambarkan kepada kita bagaimana teruknya iman mereka. Bagaimana teruknya hati mereka itu dahlah duduk di dalam kegelapan, gelap, Allah Ta'ala hilangkan cahaya, kena pula mereka itu sumun, telinga tu pekak. Bukmun, mulut tu bisu. Umyun, mata buta. Bagaimana dia nak minta pertolongan? Kalau orang nak bagi pertolongan pun bukmun, sumun, telinga tak dengar. Bukmun, nak minta tolong pun mulut bisu. Umyun, mata pula buta. Fahum la yarji'un, maka mereka itu tidak kembali kepada jalan hidayah. Maka ini perumpamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita bagaimana huru-haranya jantung hati orang-orang munafik. Sebab itu peranan tamsilan, peranan perumpamaan di dalam bahasa Arab itu dia menggambarkan kepada kita benda yang abstrak, benda yang kita tak nampak. Ini disebut sebagai mukjizat Al-Quran juga. Kerana benda di dalam hati itu manusia tak tahu, tak nampak. Maka apabila Allah Ta'ala buat gambaran gini, kita nampak bagaimana keadaan jantung hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ayat yang ke-19. Au kasayyibin minas sama' fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Kata pengarang kita, qala al-musannif rahimahullahu taala, au kasayyibin minas sama, atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan daripada langit. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, yang padanya pada hujan tersebut itu zulumat, kegelapan, kelam dan guruh, dan kilat. Maka guruh itu suara malaikat yang diwakil dengan hujan. Kilat itu sinar tongkatnya, hambat awan yang bawa hujan pada tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala tambah satu lagi tamsilan. Tak cukup satu, tak cukup dua, Allah Taala bagi pada itu tiga. Maknanya tuan-tuan, jika kita melihat di sini rahmatnya Allah kepada kita, satu tak cukup, dua tak cukup, Allah Taala bagi tiga perumpamaan supaya kita benar-benar memahami hakikat sebenar munafik ini. Allah Taala sebut au kasayyibin, au maksud dia apa? Au maksud dia atau. Bismillah. Tuan kalau lama-lama belajar bahasa Quran ni, lama-lama boleh belajar bahasa Arab. Tapi kena salin lah. Kena tulis. Nanti lama-lama lupa. Sebulan sekali pula kuliah. Nanti sebulan sekali lupalah pula. Au maknanya atau. Jadi malam ni dapat atau pun tak apa dah. Tapi jangan balik pula. Balik pula. Au maknanya atau. Kasayyibin, ka tu maksud dia bukan perkataan. Ka tu maksud dia seperti. Perkataan ni adalah sayyibin. Sayyibin maksud dia hujan. Dalam bahasa Arab ni hujan ni banyak perkataan. Dia sebut matar pun hujan. Lagi apa lagi? Al-ghais hujan. Sayyib pun hujan juga. Jadi dia sama macam saya sebut tadi perkataan nur tadi. Nur cahaya, diya pun cahaya. Jadi dia ada beza dia. Di dalam Al-Quran ni tuan satu kita kena ingat. Dia tak ada benda yang sinonim. Dalam Quran ni kata para ulama dia tak ada benda yang sinonim. Sinonim ni maknanya apa? Makna dia samalah. Tidak. Dan dalam Quran dia tidak berlaku kebetulan sahaja begitu. Semua setiap kalimah itu dia ada nilai mukjizatnya. Kenapa di sini sebut begitu? Kenapa tak disebut begini? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni kasayyibin, perkataan sayyib. Sayyib ni hujan lebat. Jadi orang Arab bila tengok hujan lebat dia sebut sayyib. Sebab tu kita doa bila hujan turun, kita doa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikanlah hujan yang lebat ni sayyiban nafi'an, yang memberi manfaat kepada kita. Jadi sayyib maksud dia hujan lebat. Jadi bila kita tahu perkataan ni, kita tak gambarkanlah hujan yang gerimis tu. Jadi hujan ni lebat. Au kasayyibin, ataupun keadaan mereka ni seperti orang yang kena hujan daripada langit. Hujan yang lebat minas sama, daripada langit. Fihi, pada hujan tersebut zulumat, kegelapan. Jadi bayangkan orang-orang munafik ni duduk di padang pasir ni tuan-tuan. Duduk di padang pasir, dia bukan ada TMB. Lampu pun tak ada. Jadi orang Arab di padang pasir mereka hanya mengharapkan cahaya bulan ataupun cahaya bintang saja. Tapi ni dalam keadaan gelap ini, dia bukan tak tahu nak pergi mana tau. Kita sekarang ada jalan pun tak tahu pergi mana. Mujur Haji Wazir tu ada. Mujur dia ada. Kalau tidak kita pun tersesat juga. Mujur dia ada saja. Kalau tidak kita pun sesat. Ini bukan ada signboard di padang pasir tu. Tuan tahu Haji Wazir? Waste tu lah. Jadinya dia tanya Haji Wazir pula. Jadinya bila orang di padang pasir ni dia tak ada apa? Tak ada jalan. Jadi duduk dalam kegelapan itu hujan lebat. Yang ni dia panggil bagaimana Al-Quran. Al-Imam Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, dia sebut tamsilan dalam Quran ini dia seumpama fannu taswir Al-Qurani, seni visual Al-Quran. Al-Quran nak bawa supaya kita ni menggambarkan bagaimana keadaan tersebut. Mereka duduk di dalam hujan yang lebat, yang gelap gelita, di padang pasir, zulumat. Allah Ta'ala sebut kegelapan demi kegelapan. Kata Ibnu Katsir, kegelapan apa? Kegelapan mereka di dalam syak mereka terhadap agama. Kegelapan mereka dengan kekufuran mereka itu. Kegelapan dengan kemunafikan mereka itu. Maka kegelapan demi kegelapan kepada mereka itu Allah Ta'ala gambarkan wa ra'dun, ditambah pula dengan ra'dun. Ra'dun ni maknanya apa? Guruh. Wa barqun, dan kilat. Maka kata pengarang kita ni,
maka guruh itu suara malaikat yang diwakil dengan hujan. Kilat itu sinar tongkatnya. Hambat awan yang bawa hujan pada tempat yang dikehendaki Allah. Jadi kata pengarang kita ni, dia huraikan apa maksud guruh. Guruh ni kita tahulah, guruh ni kita nampak ke kita dengar? Dengar kan? Kilat ni kita nampak. Jadi guruh tu yang kita dengar tu lah bunyi guruh tu. Jadi dia kata, maka guruh itu suara malaikat. Apabila saya melihat kepada beberapa tafsiran para ulama, banyak dan ramai majoriti di kalangan para ulama, mereka menghuraikan perkara yang sama. Kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsiran ini majoriti ulama menggunakannya, iaitulah guruh itu adalah suara malaikat. Guruh itu suara malaikat, manakala kilat itu sinar tongkatnya. Apa dalilnya? Apa buktinya? Mereka berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini statusnya hasan ataupun sahih. Maksudnya level dia tu level yang boleh diterima lah, bukan hadis dhaif, bukan hadis yang palsu. Dan hadis yang sahih, ada sebahagian para ulama mengatakan hadis ini sahih dan ada yang mengatakan hadis ini hasan. Hadisnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Satu hari katanya ada segolongan daripada orang-orang Yahudi itu datang bertemu dengan Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka berkata, inna nas'aluka an khamsati asya' fa in amba'tana bihin arafna annaka nabi. Ni Yahudi ni duduk di mana? Di Madinah. Nabi duduk di Mekah tak ada Yahudi lagi. Nabi duduk di Madinah baru Nabi jumpa dengan golongan Yahudi. Jadi mereka tahu ada Nabi yang terakhir dan mereka tahu Nabi SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Tetapi mereka lontarkan beberapa soalan. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka kata, inna nas'aluka an khamsatin. Kami nak tanya pada engkau 5 soalan. Kalau kau boleh jawab, maknanya kau Nabi. Wattaba'naka. Kalau kau boleh jawab 5 soalan tu, kami akan ikut kau. Dan apa yang berlaku di antara kita ni, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi saksi di antara kita. Jadi mereka janji ni dengan Nabi. Kami tanya 5 perkara ni, kalau kau boleh jawab, kau Nabi, kami ikut kau. Okey, jadi dia tanya pertama kepada Nabi, akhbirna an alamatin Nabi. Kalau kau benar-benar Rasul, kau benar-benar Nabi, akhbirna an alamatin Nabi. Bagi tahu dekat kami apa tanda Nabi. Apa tanda engkau tu Nabi? Maka Nabi jawablah kepada mereka, tanamu ainahu wala yanamu qalbu. Para Nabi ni mata sahaja tidur, jantung hati tak tidur. Maksudnya bila waktu mereka tidur, mereka sedar. Hati mereka sedar. Mata sahaja tutup. Itu Nabi. Itu tanda Nabi. Sebab tu kita tak akan dapat benda tu. Kita kalau tidur mengeruh weh. Royuk dengan ayat tu ya. Jadi dia tanda Nabi ni, dia tanamu ainahu, matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Itu di antara yang mereka tanya. Dan mereka tanya lagi, bagaimana tu'annisul mar'ah wa kaifa tudzakkar? Bagaimana kelahiran seorang bayi itu boleh jadi lelaki dan boleh jadi perempuan. Jadi mereka tanya Nabi, Nabi jawab semua tu. Dan mereka tanya lagi kepada Nabi, ceritakan kepada kami di antara 5 soalan tu, mereka tanya pada Nabi, akhbirna ma hazar ra'd. Ceritakan dekat kami apa dia maksud guruh tu. Jadi berdasarkan dengan hadis ini, para ulama tafsir mengatakan yang dimasukkan dengan guruh itu adalah kilat. Kata Nabi SAW, malakun min malaikatillah. Dia adalah malaikat daripada malaikat Allah. Muwakkilun bis sahab, yang diwakilkan kepada awan. Biyadihi mikhraqum min nar. Di tangannya itu ada satu tongkat. Ini yang kata pengarang kita sebut tu. Kilat itu sinar tongkatnya. Hambat awan yang bawa hujan. Jadi bila kita dengar guruh ni, maknanya Nabi SAW sebut apa? Dia suara malaikat. Dan kilat itu adalah sinar tongkat, mikhraq, yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ini. Dan berdasarkan dengan hadis inilah sebahagian para ulama tafsir mengatakan yang dimasukkan dengan guruh itu suara malaikat. Baik, tak apalah, yang ni yang mereka sebutkan.
Baik, kita azan.
Sayyidina Bismillah. Kita sambung sikit tuan-tuan sampai habis masa. Jadi orang-orang munafik ini Allah Ta'ala gambarkan seperti orang yang kena hujan lebat di dalam kegelapan, ditambah pula dengan guruh dan juga kilat. Apa jadi pada mereka? Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq. Menjadi mereka itu akan segala anak jari mereka pada dalam lubang telinga. Takut daripada halilintar itu, hazarul maut, kerana takut mati. Demikianlah kelakuan orang munafik. Apabila turun Quran, suruh beriman dan puji dengannya, dan tegah daripada kufur dan keji dengannya. Menutup mereka itu akan telinga dan mata, dan lidah mereka itu tiada mau dengar dan lihat padanya. Takut terikut Quran, jadi mati agama kufur, maksiat mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan keadaan mereka ini seperti orang yang kena hujan, kemudian bila kesannya mereka lihat kepada guruh itu, mereka takut. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka kerana takut. Bila ada guruh dan petir itu, dia jadi manusia akan jadi takut. Takut apa? Hazarul maut, kerana takut mati. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebut yang dimaksudkan dengan al-ra'du, guruh. Guruh itu adalah, yang dimaksudkan dengan guruh itu adalah dimisalkan ataupun digambarkan tentang kegelisahan hati orang-orang munafik. Bila mereka dengar ar-ra'du tu, bila manusia bila dengar ar-ra'du, dengar guruh, dia rasa takut. Jadi nak menggambarkan hati orang-orang munafik itu, mereka bila dengar guruh tu mereka jadi takut. Kenapa? Kerana mereka orang-orang munafik ini dia sentiasa hidup dalam keadaan takut. Kerana mereka ni kalau bahasa kita sebut talam dua muka lah. Balik ni dia boleh, balik ni pun dia boleh. Hak ni bila dia duduk dengan geng ni dia kata hak ni bagus. Hak ni tak bagus. Bila duduk dengan geng ni, hak ni pula tak bagus. Jadi dia takut dia punya rahsia itu dipecah. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka ni bila dengar suara-suara lain, mereka akan rasa kata kat aku lah ni, kata dekat aku lah ni. Sebab keadaan mereka yang begitu. Mereka sendiri yang create kehidupan mereka begitu. Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir, ar-ra'du itu, guruh itu gambaran kegelisahan hati mereka. Wa barqun, dan juga kilat itu gambaran ataupun dimisalkan dengan cahaya Islam yang telah masuk ke dalam hati mereka. Ya. Jadi dua benda. Ada ar-ra'du, ada guruh, dan juga ada al-barqu, ada cahaya. Yang digambarkan guruh itu kegelisahan dalam hati mereka, dan juga kilat itu seperti cahaya Islam, cahaya Al-Quran yang telah masuk di dalam kehidupan orang-orang munafik ini, kerana mereka duduk di belakang Nabi, mereka mendengar kuliah Nabi. Sebab itu dia kata di sini mereka takut terikut Quran. Sebab itu mereka tutup telinga mereka. Kerana mereka tahu Al-Quran ini dia ada mukjizat. Dia boleh menarik manusia. Dia boleh ingat. Sebab itu kita ni, kita orang Melayu pun kita tak faham Quran. Bila kita dengar orang baca Quran, tenang jiwa kita. Rasa sedap. Kita dengar orang masuk tilawah Quran, kita dengar, sedap dia dengar. Sebab kita nak dengar. Cuma kalau kita tak nak dengar, benda yang sedap pun kita rasa tak sedap. Jadi sebab itu, kita tengok Al-Quran ni, walaupun kita tidak faham, tetapi dia punya kelunakan Al-Quran itu, dia menarik hati manusia.
Begitu juga dengan orang-orang munafik ni, mereka orang Arab. Mereka tahu Al-Quran. Jadi mereka tak nak dengar. Sebab itu dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut, bila Nabi SAW baca Quran, mereka kata apa? La tasma'u lihazal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengar Quran ini dan buatlah bising. La'allakum taghlibun, moga-moga kamu boleh menandingi suara dia. Jadi ini perangai orang kafir. Bila dia baca Quran, dia tak nak dengar, buat bising pula. Ini Allah Ta'ala sebut. Jadi Allah Ta'ala sebut seterusnya, wallahu muhitum bil kafirin, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang meliputi dengan segala kafir. Ilmu dan kudratnya itu, maka tiada luput akan dia satu pun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang munafik ini duduk di dalam hujan yang lebat, yang gelap. Apabila adanya guruh itu, mereka rasa takut kerana keadaan mereka. Takut supaya mereka punya rahsia itu terbongkar. Dan barkun itu, cahaya itu diumpamakan seperti cahaya iman yang menembusi jantung hati mereka. Sebab itu dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampirlah cahaya itu, cahaya kilat ataupun cahaya iman itu menyingkap ataupun menyambar mata mereka. Kerana hampir-hampirlah cahaya iman itu menyingkap apa yang disembunyikan di dalam jantung hati mereka. Dan insyaAllah kita akan bahas ayat yang ke-20 ini pada pertemuan akan datang. Terima kasih tuan-tuan di atas perhatian. Moga-moga kita mendapat manfaat pada malam ini walaupun tak banyak ayat. Moga-moga ia memberi pengajaran kepada kita yang baik datang pada Allah, yang buruk kelemahan saya. Sekali-kali tuan-tuan, terima kasih di atas perhatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.